Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita untuk pelajaran seterusnya. Sebelum ini kita telah belajar tentang sekatan perdagangan antarabangsa iaitu tarif, kuota, subsidi, kawalan pertukaran asing, embargo dan juga sekatan bukan ekonomi. Sekatan perdagangan antarabangsa ini memberi kesan yang baik dan buruk. Inilah yang akan kita belajar pada kali ini, iaitu kebaikan dan keburukan sekatan perdagangan antarabangsa dan liberalisasi perdagangan. Di akhir pembelajaran ini diharapkan murid-murid dapat menilai kebaikan dan keburukan sekatan perdagangan antarabangsa dan liberalisasi perdagangan. Terdapat 6 kebaikan sekatan perdagangan antarabangsa iaitu mengurangkan penawaran barang import, meningkatkan permintaan terhadap barang tempatan, mengurangkan pengangguran, meningkatkan pendapatan negara, memperbaiki imbangan pembayaran dan melindungi industri muda tempatan. Kita lihat dulu yang pertama iaitu mengurangkan penawaran barang import. Tarif dan kuota yang dikenakan dalam sekatan perdagangan antarabangsa akan menyebabkan jumlah penawaran barang import dalam pasaran tempatan berkurangan. Harga barang import menjadi secara relatif lebih mahal berbanding dengan barang keluaran tempatan dan keadaan ini akan mengurangkan permintaan terhadap barang import. Yang kedua, meningkatkan permintaan terhadap barang tempatan. Permintaan yang kurang terhadap barang import yang lebih mahal harganya akan membawa kepada peningkatan dalam permintaan terhadap barangan buatan tempatan yang lebih murah harganya. Yang ketiga, mengurangkan pengangguran. Permintaan yang meningkat terhadap barang keluaran tempatan akan mendorong pengeluar tempatan mengambil tindakan untuk menambahkan pengeluaran barangan. Peningkatan dalam pengeluaran firma akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Hal ini akan meningkatkan guna tenaga negara dan mengurangkan kadar pengangguran negara. Pertambahan pendapatan akan menaikkan taraf hidup rakyat. Meningkatkan pendapatan negara. Sekatan perdagangan dalam bentuk tarif akan menyumbang kepada sumber hasil kerajaan dan meningkatkan pendapatan negara. Subsidi yang disalurkan kepada pengeluar tempatan negara akan menjadikan harga barang ekspor lebih murah dan berdaya saing dalam pasaran dunia. Permintaan terhadap barang ekspor negara akan bertambah dan seterusnya meningkatkan pendapatan negara. Memperbaiki imbangan pembayaran. Tarif, kuota dan kawalan pertukaran asing akan mengurangkan permintaan terhadap barang import. Sebaliknya, subsidi yang diberikan kepada pengeksport akan meningkatkan permintaan terhadap ekspor negara. Pengurangan dalam import negara dan peningkatan yang besar dalam ekspor negara akan membantu memperbaiki imbangan pembayaran negara. Yang terakhir ialah melindungi industri muda tempatan. Sekatan perdagangan antarabangsa bertujuan melindungi industri muda tempatan yang belum kukuh daripada bersaing dengan firma asing yang lebih besar dan cekap. Keadaan ini akan membolehkan industri tempatan mendapat permintaan yang lebih tinggi dan keuntungan yang lebih lumayan. Industri muda tempatan berpeluang untuk berkembang maju, meningkatkan daya saing dan produktivitinya di peringkat tempatan dan di luar negara pada masa hadapan. Kita lihat pula 6 keburukan sekatan perdagangan antarabangsa. 1.
salah pengagihan sumber, merugikan pengguna, pengagihan pendapatan yang tidak adil, mengurangkan ekspor, mewujudkan monopoli dan ketidakcekapan dalam industri tempatan. Kita lihat dahulu keburukan yang pertama iaitu salah pengagihan sumber. Dasar perlindungan dalam perdagangan antarabangsa menyebabkan banyak sumber ekonomi akan beralih ke sektor atau industri yang dilindungi oleh tarif dan bukannya industri lain yang lebih cekap. Hal ini akan merugikan negara dalam jangka masa panjang kerana pengagihan sumber negara tidak lagi mengutamakan kecekapan pengeluaran. Merugikan pengguna. Kenaikan harga barang import yang tidak disertai dengan usaha peningkatan dalam kualiti barang tempatan akan merugikan para pengguna kerana terpaksa menggunakan barang yang berkualiti rendah. Pengguna terpaksa membayar harga yang lebih tinggi untuk menikmati barang import yang diperlukan akibat daripada kesan duty import. Pengagihan pendapatan yang tidak adil. Tindakan Malaysia mengurangkan import dari negara lain mungkin akan dibalas oleh negara tersebut dengan mengurangkan permintaan barang ekspor dari negara kita. Apabila permintaan barang ekspor berkurangan, majikan dalam industri pengeluaran barang ekspor bertindak mengurangkan penggunaan tenaga buruh dan pengeluaran barang ekspor. Keadaan ini akan membawa kesan kepada pendapatan pekerja dalam industri pengeluaran barang ekspor negara berbanding dengan pekerja yang tidak terlibat dalam industri pengeluaran barang ekspor. Mengurangkan ekspor. Rakan dagang Malaysia yang dikenakan sekatan perdagangan seperti tarif cenderung untuk mengambil tindakan dengan mengurangkan import dari Malaysia. Keadaan ini akan mengurangkan jumlah dan nilai ekspor Malaysia. Mewujudkan monopoli. Industri tempatan yang dilindungi melalui dasar sekatan perdagangan yang berlebihan akan cenderung untuk bergabung dan mewujudkan monopoli dalam pasaran tempatan. Kuasa monopoli dalam pasaran akan mendatangkan kesan yang negatif seperti kenaikan harga barang dan ketidakcekapan dalam agihan sumber. Keburukan yang terakhir ialah ketidakcekapan dalam industri tempatan. Industri tempatan yang dilindungi cenderung untuk bergantung pada kerajaan dan tiada inisiatif untuk meningkatkan tahap kecekapan pengeluaran dan berdaya saing. Dalam jangka masa panjang, kebergantungan terhadap kerajaan akan mewujudkan ketidakcekapan dalam operasi dan agihan sumber negara. Seterusnya kita lihat pula liberalisasi perdagangan. Liberalisasi perdagangan bermaksud tiada syarat pegangan atau sekatan dalam hubungan perdagangan antara sesebuah negara dengan negara yang lain. Liberalisasi perdagangan atau perdagangan bebas meliputi kelonggaran dalam pegangan ekuiti asing, penurunan tarif, kemasukan tenaga buruh dan pelaburan langsung asing dari luar ke dalam sesebuah negara. Kita lihat pula kelebihan liberalisasi perdagangan. Yang pertama, interaksi dan transaksi antara negara-negara yang terlibat akan menjadi lebih intensif tanpa dibatasi oleh apa-apa peraturan atau undang-undang. Yang kedua, memudahkan pergerakan barang, perkhidmatan dan sumber antara negara yang berbeza. Yang ketiga, mengurangkan kos pengeluaran, meningkatkan kecekapan pengeluaran dan daya saing negara, membolehkan penempatan sumber negara ke dalam industri yang sesuai untuk memperoleh keuntungan yang maksimum, memperoleh keuntungan dan berjaya menambah tenaga kepakaran dalam jangka panjang,
Kemasukan pelaburan asing menambah modal dan merancangkan kadar pertumbuhan ekonomi negara, terutamanya industri ekspor negara, membuka persaingan yang sihat dan menggalakkan inovasi serta pemindahan teknologi. Yang terakhir ialah memperluas pasaran pekerjaan. Kekurangan liberalisasi perdagangan pula ialah industri tempatan tidak mampu bersaing dengan pelabur asing yang memasuki pasaran tempatan. Sekatan pelaburan oleh negara maju dalam sesetengah industri seperti sektor automotif. Kebanyakan perjanjian perdagangan bebas tidak bersifat dua hala, malah biasanya merugikan negara sedang membangun. Hasrat perkongsian kepakaran dan proses pemindahan teknologi tidak berlaku dengan sepenuhnya. Dan yang terakhir, kebergantungan ekonomi negara terhadap pelaburan asing dan industri luar mendominasi pasaran tempatan. Seterusnya, kita lihat pula beberapa soalan berkaitan dengan pembelajaran kita tadi. Soalan pertama, apakah kebaikan sekatan perdagangan antarabangsa kepada negara? A. Mengurangkan ekspor. Salah, ini adalah keburukan. B. Meningkatkan peluang pekerjaan. Betul. C. Meningkatkan penawaran barangan import. Salah, kerana meningkatkan penawaran. Sepatutnya kebaikan bila barangan import adalah berkurangan. D. Mengurangkan permintaan barangan tempatan. Salah, kerana mengurangkan permintaan. Sepatutnya barangan tempatan kita harus tingkatkan permintaan untuk dieksport. Jadi jawapannya ialah B. Soalan kedua, apakah kesan negatif terhadap industri tempatan jika kerajaan memberikan perlindungan kepada industri tersebut? A. Daya saingan dan daya tahan yang mantap. Salah. B. Penyerapan guna tenaga yang lebih tinggi. Salah. C. Kos pengeluaran firma tersebut semakin menurun. Salah. Jadi jawapannya ialah D. Ketidakcekapan dan salah pengagihan sumber berlaku kerana dia minta jawapan yang negatif. Soalan ketiga, apakah keburukan sekatan perdagangan antarabangsa? A. Ekspor berkurang. Betul jawapannya. B. Pendapatan negara meningkat. Salah. C. Industri muda tempatan dilindungi. Salah. D. Industri muda tempatan menjadi lebih cekap. Juga salah. Jadi jawapannya ialah A. Soalan seterusnya, apakah maksud liberalisasi perdagangan? A. Merugikan pendapatan pengguna. Salah. B. Tiada kelonggaran dalam pegangan ekuiti. Salah. C. Mempunyai syarat untuk menjalankan perniagaan. Juga salah. D. Tiada syarat pegangan atau sekatan hubungan perdagangan. Betul. Jadi jawapannya ialah D. Soalan terakhir, apakah kelebihan liberalisasi kepada negara? A. Penurunan harga barang import. Betul. B. Pengurangan pelaburan portfolio. Salah. C. Peningkatan monopoli oleh syarikat asing. Salah. D. Halangan pemindahan teknologi sepenuhnya. Salah. Jadi jawapannya ialah A. Sekian sahaja untuk kali ini. Terima kasih kepada semua yang menonton. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.